Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton siaran Sembang Didik di Didik TV KPM. Saya Nurul Huda Abdul Aziz, hos yang akan menemani anda selama lebih kurang 30 minit siaran. Jadi hari ini kami bawakan satu topik yang cukup istimewa dan sebenarnya cukup dekat di hati saya. Tapi sebelum itu, ingin saya ingatkan bahawa kita masih dalam pelan pemulihan negara dan adalah menjadi tanggungjawab kita semua rakyat Malaysia untuk sentiasa patuh semua SOP, termasuklah memakai pelitup muka, kerap membasuh tangan dan mengamalkan penjarakan fizikal di mana juga kita berada. Jadi berbalik kepada topik kita pada episod kali ini, bersahabat dengan kamus. Bersahabat dengan kamus itu maksudnya kita berkawan dengan kamus. Untuk berbicara tentang topik pada episod kali ini, kami bawakan seorang tetamu yang lebih arif saya kira, iaitu Puan Hairani binti Muhammad Khalid, perancang bahasa, bahagian Perkamusan Dewan Bahasa dan Pustaka. Assalamualaikum Puan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan, sebelum kita mulakan, kita kena gunakan dulu gel pembasmi kuman ini untuk memastikan kebersihannya. Patuh SOP Puan. Alright, terima kasih. Saya juga akan menggunakan gel pembasmi kuman ini. Sihat Puan? Sihat? Alhamdulillah. Baik Puan, dewasa ni kita melihat banyak kesalahan bahasa, khususnya dalam kalangan generasi muda. Lazimnya ia dibawa daripada pertuturan, kemudian terbawa-bawa ke penulisan rasmi. Antara kesalahan-kesalahan ejaan yang sering mereka keliru adalah kuitiau, selsema, tengah hari atau cara tak tahu jarak ke rapat ke bagaimana. Jadi Puan, berdasarkan senario yang saya gambarkan sebentar tadi, apakah pandangan Puan berdasarkan situasi semasa sekarang? Okey, terima kasih Puan. Sebelum kita memulakan bicara atau sembang-sembang kita ni, sebenarnya mungkin kalau dalam pertuturan kita tidak menyedari akan kesalahan tersebut. Tetapi apabila kita gunakan perkataan-perkataan tersebut dalam bentuk penulisan, maka kita akan dapat melihat berapa banyak kesalahan yang berlaku. Ya, kalau kita pergi ke tempat kedai makan dan sebagainya tu, kalau kita melihat pada menu itu ada pelbagai ejaan kuitiau. Saya rasa tak kurang daripada 10 bentuk ejaan kuitiau. Jadi bagaimana sebenarnya ejaan kuitiau? Begitu juga dengan tengah hari. Bagaimana kita nak menentukan penulisannya itu sama ada satu perkataan atau dua perkataan. Atau cara satu perkataan atau dua perkataan. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya dia terangkum dalam pengetahuan ataupun penguasaan kita terhadap ejaan. Okey, untuk memulakan saya nak menerangkan bahawa ejaan bagi setiap bahasa mempunyai sistemnya yang tersendiri. Tak kiralah bahasa apa yang kita gunakan, setiap bahasa itu mempunyai ejaan, mempunyai sistem yang dicipta ataupun diadakan untuk mengawal ataupun untuk menentukan bagaimana perkembangan ejaan itu. Okey, apakah ejaan sebenarnya? Ejaan kalau mengikut Kamus Dewan, kaedah atau cara menulis perkataan dengan huruf. Itulah ejaan. Bermaknanya untuk menulis kita memerlukan tulisan. Apabila tulisan itu, bagaimana kita nak merangkaikan huruf-huruf itu supaya menggambarkan apa yang kita nak sampaikan. Jadi ejaan yang kita gunakan sekarang ialah ejaan Rumi Baharu. Kalau sebelum 1972 kita menggunakan sistem ejaan Zabah ataupun sistem ejaan Malindo. Tetapi setelah tahun 1972 melalui persepakatan dengan antara negara Indonesia dan Malaysia, kita telah menggunakan sistem ejaan Rumi Baharu untuk bertujuan untuk membakukan. Kerana apa pembakuan ejaan itu diperlukan supaya dapat mengawal ejaan itu daripada disalah eja ataupun tidak mengikut sistem yang telah ditetapkan. Jadi Puan bercakap tentang menu sebentar tadi. Saya lihat di media sosial khususnya banyak ragam manusia menulis dengan ejaan aku, gitu dan sebagainya. Jadi Puan, jika mereka mahukan kepastian, apakah sumber rujukan yang boleh dirujuk oleh masyarakat yang mana maklumatnya tepat dengan kosakata bahasa Melayu Puan?
Rujukannya tentulah tapi kita perlu mengikutlah sebenarnya kalau dari segi nakkan kesahihan ataupun kita nakkan penjelasan tentang ejaan, kita Dewan Bahasa dan Pustaka ada terbitkan Daftar Umum Sebutan Melayu Baku Bahasa Melayu. Itu, dan yang terakhir ialah Daftar Kata Bahasa Melayu Rumi, Sebutan dan Jawi. Yang itu merupakan satu rujukan untuk kita melihat apakah ejaan sebenarnya untuk sesuatu perkataan itu, apakah sebutan yang dibawanya dan bagaimanakah ejaan Jawi yang digunakan. Jadi tetapi sebenarnya ejaan ini juga dia berkait dengan maklumat yang kita nak cari yang kita akan dapati daripada kamus. Jadi bermakna kamus ini merupakan satu bentuk buku rujukan yang di dalamnya terangkum pelbagai makna, pelbagai maklumat yang tidak akan dapat diperolehi dari mana-mana buku sekalipun. Jadi bermaknanya kamus inilah yang merupakan satu buku yang memang lain fungsinya, sebab orang menggunakan kamus untuk tujuan mendapatkan maklumat dan bukanlah orang kata sebagaimana membaca buku cerita ke apa untuk mencari mendapatkan keseronokan membaca ke, tidak. Jadi itu yang saya nak menyatakan bahawa antara ejaan ini merupakan salah satu ciri penting dalam kamus. Gitu. Alright, Puan. Banyak lagi sebenarnya soalan yang saya nak ajukan kepada Puan, tapi kita perlu berhenti berehat seketika. Kembali lagi selepas ini, Sembang Didik, Didik TV, KPM. Kembali di Sembang Didik di Didik TV KPM, anda masih bersama saya Nurul Huda Abdul Aziz bersama tetamu kami pada episod pada kali ini iaitu Puan Hairani Muhammad Khalid, perancang bahasa yang jauh lebih arif daripada saya soal bahasa khususnya ejaan. Jadi Puan, kita bersambung semula perbincangan kita sebentar tadi. Puan, ramai yang mungkin tak dapat bezakan penerbitan bahan-bahan rujukan seperti kamus dan bahan-bahan rujukan atau bacaan umum yang lain seperti majalah. Yang kita lihat dewasa ini banyak menggunakan perkataan dan ejaan-ejaan rojak, termasuk mencampur adukkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadi Puan, mungkin Puan boleh terangkan sedikit sebenarnya bagaimanakah dan apakah sebenarnya fungsi kamus ini? Okey, terima kasih Puan. Okey, sebenarnya untuk kamus ini diterbitkan, tujuan utama kamus, penerbitan sebuah kamus adalah untuk merakam. Maksud merakam tu mengumpulkan kesemua kosakata yang digunakan dalam bahasa Melayu lah. Maknanya setiap bahasa dia mempunyai kamus yang tersendiri. Jadi begitu juga dalam bahasa Melayu. Kita mengumpul kamus ini mengumpul segala perkataan yang ada dalam penulisan, yang ada dalam pertuturan ataupun dalam segala kegiatan yang menggunakan bahasa. Jadi itulah sebenarnya tujuan kamus, dan sebenarnya apa yang dirakam itu kita menggabungkan sekali ciri maknanya, ejaan, sebutan atau penggunaan kata, atau kita masukkan juga asal usul perkataan itu, bermakna macam pelbagai perkara yang sebenarnya kita masukkan dalam sebuah kata tu dan kita beri huraian maknanya tu sebagai rujukan kepada pengguna yang nak mengetahui tentang bahasa itu, tentang sesuatu kata itu. Baik Puan, ada yang menganggap semua kosakata yang dimasukkan dalam kamus boleh digunakan dalam apa jua keadaan, sehingga dan seringkali menimbulkan polemik dan isu dari segi kesantunan bahasa itu sendiri, Puan. Kalau saya peganglah kamus ini, 2,529 muka surat, betul? Ya, betul. Berapa beratnya, Puan? 3.8 kg. Oi, berat. Lebih kurang. Jadi Puan, bagaimana cara merujuk kamus yang betul? Kalau mungkin kita buka secara rawak, Puan. Boleh. Okey. Okey, ya. Kita cari perkataan penjarakan boleh? Penjarakan fizikal sekarang kan? Penjarakan. Dengan keadaan sekarang. Okey. Sebenarnya kalau kita nak menggunakan kamus, kita tahu apa perkataan yang kita nak cari. Bermakna dalam penjarakan ini perkataannya
penjarakan. Kata Tetapi bagaimanakah kita nak cari dalam kamus? Kita mesti tahu apakah kata akar untuk penjarakan itu. Okey. Jadi kata akarnya ialah Jarak. Jarak. Okey. Jadi kita terus Buka huruf J buka dulu. pada huruf J. Baik. Dalam kamus ini dia terlebihlah J. J. Sebab dia tak tulis J. Jarak ya puan. Ya, kita tengok Okey, jarak di sini. Okey. Baik. Apabila perkataan jarak ni kita dah jumpa perkataan jarak. Jadi kita kena tengok sebenarnya jarak yang apa maksudnya yang kita cari kan. Jadi jarak yang pertama ni kita boleh melihat ada beberapa makna untuk jarak tersebut. Ini dinamakan jarak ini kita sebut sebagai kata masukan. Kata masukan ataupun dalam bahasa Inggeris disebut entry. Kita juga sebenarnya ada menyebut entry lah untuk kata masukan ini. Kemudian kita tengok perkataan ini maknanya ruang yang berada di antara dua tempat atau kedudukan. Makna yang kedua, dia ada lebih pada satu makna. Masa antara dua kejadian, perkara dan sebagainya. Yang ketiga dan empat sebenarnya makna. Kemudian dia apabila dia menerima imbuhan, dia dimasukkan santak sikit. Kalau kita tengok cara jarak yang sebagai kata masukan dia keluar sikit. Baik. Tetapi yang menerima imbuhan dia masukkan sedikit, menunjukkan dia adalah sub entry. Puan, kalau saya lihat di sini penjarakan yang dinyatakan di dalam kamus ini, penjarakan fizikal tak ada lagi puan. Penjarakan fizikal tak ada. Sebab saya nak terangkan sikit, proses membuat kamus ini biasa mengambil masa yang panjang. Jadi kamus ini disusun berdasarkan korpus. Maknanya semasa kami membuat perkataan ini, bila kami keluarkan perkataan jarak, yang dikeluarkan sehingga penjara atau sejarah itu tidak memasukkan lagi perkataan penjarakan fizikal, penjarakan sosial dan sebagainya. Sebab pada masa itu belum ada lagi pandemik ni. Jadi dalam edisi akan datang akan dimasukkan ke dalam kamus yang kemudian ini? InsyaAllah. Dan untuk akan mungkin dalam masa yang ni kita akan mengadakan juga kamus yang ini dalam bentuk digital. Mungkin kita boleh tunjuk sikit di kamera ya. Okey, jika lihat di sini bukan sahaja bahasa Melayu tetapi juga turut disertakan bahasa Jawi dan bagaimana kaedah menyebutnya ya puan. Yeah. So saya kira kamus Dewan Perdana ini adalah kamus yang baik. Malah di muka hadapan juga kita lihat dalam tulisan Jawi kamus Dewan Perdana. Cukup menariklah puan, 3.8 kilogram. Yeah. Jadi saya pasti jika ramai di antara kita merujuk kamus ini, kita akan mendapat kepastian soal ejaan, penggunaan imbuhan dan juga kata serti juga kita boleh dapat melihat dalam kamus ini ya puan. Cukup menariklah puan. Jadi saya kira puan, kalau kita nak tahu ejaan yang sebenar, adakah puan melihat perlunya generasi akan datang ini untuk mengelak terikut-ikut dengan gaya bahasa di sosial media? Sememangnya itu yang perlu diterapkan dalam hati setiap yang berbangsa Malaysia ni. Kita perlu sentiasa menggunakan bahasa yang betul, ejaan yang betul. Bermakna apabila kita menerapkan berbahasa dengan baik, menulis dengan baik, maka kita akan memelihara dan menjadikan bahasa kita ini bahasa yang bertamadun dan bermartabat tinggi. Jadi perlulah maknanya kita menjaga bahasa dan ejaan itu ya puan. Baik puan, kita akan berhenti berehat sekali lagi. Kembali lagi selepas ini bersama saya dan Puan Hairani, Sembang Didik TV KPM. Sembang Didik di Didik TV KPM, anda masih bersama saya Nurul Huda Abdul Aziz. Sebentar tadi saya sendiri dan juga penonton semua di rumah diajar tentang bagaimanakah kaedah yang betul untuk merujuk kamus, iaitu pastikan anda tahu dahulu apakah
kata masukannya, kemudian carilah abjadnya di dalam kamus fizikal yang ada di rumah. Puan, kembali lagi, kita masih bersama. Jadi Puan, melihat kepada keadaan semasa, ya, bagaimanakah DBP beradaptasi dengan kepesatan digital dari segi penyebaran maklumat bahasa, terutamanya korpus bahasa Melayu selain daripada penerbitan konvensional seperti kamus fizikal ini? Okey, baik Puan. DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka, sebagai organisasi kebahasaan dan juga yang memperjuangkan sastra, memang sentiasa mengikut peredaran semasa, ya. Jadi memang kita mengeluarkan buku, kita menghasilkan majalah dan kita menghasilkan kamus dan sebagainya tu dalam bentuk konvensional yang biasa ini. Tetapi di samping itu juga kita mengikut peredaran zaman melalui cara penyampaian ataupun rujukan bahasa ini melalui pusat rujukan Persulatan Melayu yang boleh dilayari melalui http://prpm.dbp.gov.my. Jadi melalui PRPM ini, ia mengandungi kamus dewan, kamus pelajar, kamus Inggeris Melayu Dewan, ensiklopedia, kamus istilah dan pelbagai glosari istilah serta daftar istilah yang telah dihasilkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Selain itu, yang merupakan rujukan untuk mengetahui ejaan, padanan istilah, terjemahan dan sebagainya, DBP juga sekarang ini giat untuk menerbitkan pelbagai ini melalui media sosial DBP Malaysia, iaitu melalui segmen-segmen seperti Peka Bahasa, Perkataan Hari Ini. Ada juga disampaikan pantun dan peribahasa tu dalam bentuk grafik yang menarik, dan perkara-perkara ini memang mendapat perhatian daripada netizen atau warganet untuk turut sama berkomunikasi melalui komen-komen yang mereka berikanlah. Selain itu ada juga segmen bijak bahasa dan juga komik. Jadi maknanya kami ini di Dewan Bahasa dan Pustaka tidak mau ketinggalan lah dalam mengambil peluang dalam orang kata kerancakan media sosial di inilah, maksudnya di laman maya. Puan, saya pun peminat pantun DBP sebenarnya. Saya suka lihat di media sosial, khususnya Facebook, dan saya akan kongsikan. Kemudian ramailah yang akan komen dan memberi pelbagai maklum balas tentang pantun-pantun yang menarik, kadang-kadang mencuit hati apabila membacanya. Jadi Puan, sedikit apakah mungkin harapan Puan kepada masyarakat dan juga harapan Dewan Bahasa dan Pustaka kepada pelajar dalam agenda DBP bagi memperkaya kosakata bahasa Melayu, seterusnya memartabatkan bahasa kebangsaan? Sedikit harapan Puan dan DBP. Terima kasih. Apabila memperkatakan tentang harapan, saya yang merupakan warga kerja di Dewan Bahasa dan Pustaka selama hampir sudah mencapai 39 tahun saya bertugas. Sebenarnya misi kami ini sentiasa untuk memperjuangkan bahasa. Jadi untuk mendaulatkan bahasa dan membawa bahasa Melayu ini sehingga ke mercu, ya. Bermaknanya sekarang ni kita mengharapkan para penonton untuk turut menyemaikan semangat cinta akan bahasa ini dengan cara kita banyakkan membaca supaya kita mendapat segala ilmu yang terkandung dalam bahan bacaan kita itu, yang merupakan satu jambatan ilmu, dan pada saya melalui membaca kita dapat menjelajah ke merata ceruk sekalipun tanpa halangan. Jadi dengan membaca, tak kiralah dalam bahasa apa yang kita baca pun, kita akan dapat menerapkan kosakata yang lebih luas, kan. Jadi daripada pembacaan kita tu, kita akan sentiasa nak merujuk kamus, kerana kamus ini merupakan
orang kata sumber untuk kita mendapat segala maklumat yang kita perlukan. Itu harapan saya. Jadi kepada penonton di luar sana, khususnya para pelajar yang acap kali menggunakan bahasa orang kata bahasa pasar khususnya seperti gitu, aku dan sebagainya, apakah nasihat Puan? Dan Puan, kalau saya boleh tambah sikit lagi, lebih baik kita rujuk kamus fizikal ini yang lebih konvensional ini atau kamus secara atas talian? Ya, sebenarnya kalau dalam pertuturan biasa kita tidak boleh menyekat bagaimana seseorang itu untuk memperkatakan ataupun mengucapkan satu perkataan. Tetapi kita risau kalau kita tidak membendung kebebasan ataupun cara kita untuk berbahasa itu, ia akan terbawa-bawa hingga ke dalam penulisan, dan ini maknanya akan membawa kepada pencemaran bahasa. Jadi pencemaran bahasa ini memang dialami oleh setiap bahasa yang kita sebagai organisasi ini sentiasa cuba untuk mengelakkan ataupun mengecilkan kesalahan yang wujud. Jadi untuk tujuan itu juga Dewan Bahasa dan Pustaka akan menerbitkan kamus yang besar ini dalam bentuk digital demi kemudahan para perujuk nanti. Ya. InsyaAllah kita semua mengharapkan agar lebih ramai di kalangan masyarakat kita, khususnya para pelajar, untuk lebih peka dan mengambil pusing soal ejaan, khususnya dalam penulisan rasmi. Puan, saya nak hadiahkan serangkap pantun untuk Puan kerana sudi hadir ke studio bersama Sembang Didik TV KPM pada hari ini. Saya petik dari Kurik Kundi Merah Saga, edisi kedua 2009 Dewan Bahasa dan Pustaka. Kain berlipat dalam istana, pakaian Puteri Raja Kayangan. Sepatah nasihat Puan, ilmu yang berguna. Secubit budi Puan dan DBP jadi kenangan. Terima kasih banyak Puan kerana bersama kami di Sembang Didik TV KPM. Jadi kepada penonton di rumah, ingat betulkan yang biasa dan biasakan yang betul. Kalau boleh dalam pertuturan harian pun, jagalah pertuturan menggunakan laras bahasa yang baik agar ianya dibawa ke penulisan rasmi yang lebih baik, khususnya jika adik-adik semua perlu menjawab karangan dan sebagainya. Jadi saya kira kepada anda di rumah yang sedang menonton ini, patuh semua SOP, dan jika anda masih belum mendaftar vaksinasi, daftar dengan segera, bantu kerajaan untuk membebaskan negara ini daripada pandemik COVID-19. Jadi ini adalah Sembang Didik di Didik TV KPM, wadah perjuangan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam usaha mencapai visi KPM, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Saya Nurul Huda Abdul Aziz, jumpa lagi di lain siaran setiap hari Ahad jam 10 malam. Assalamualaikum dan salam hormat.